warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton sekalian. Jadi ini merupakan episod pertama lah, episod pertama yang boleh dikatakan sebagai episod launching episod lah untuk sesi podcast Borak Business. Borak Business by Has Production, yang mana dengan podcast Borak Business ni kita anjurkan, kita buat untuk kita bincang lah, kita bincang, kita diskusi, kita buat orang kata berikan pendapat, sentuh-sentuh isu semasa lah tentang bisnes, dan juga tentang keusahawanan lah. Macam mana sebenarnya gaya hidup usahawan yang betul lah, macam itulah lebih kurang. Jadi kita akan kupas banyak isu selepas ni, banyak topik yang kita akan sembangkan bersama dengan kita punya guest yang kita akan jemput akan datang, yang kita akan bincang macam-macam lah. So dalam planning ni bukan setakat kita nak sembang pasal sale dengan marketing je, tapi pengurusan, isu semasa, apa yang usahawan ni hadapi, cabaran dengan agensi kerajaan, apa yang kita nak sebenarnya dengan orang kata untuk cuba bantu usahawan ni lah, apa yang kita nak suarakan, kita akan borak dekat sini lah. Jadi untuk sesi episod yang pertama ni, kita akan buka dengan satu topik yang boleh kata universal untuk usahawan di Malaysia ni, which is kita akan bersembang pasal TikTok lah. Cuma yelah, orang kata TikTok ni dia benda yang agak common sekarang, tapi somehow sebenarnya masih ramai lagi yang sebenarnya tak faham tentang gameplay sebenar, macam mana sebenarnya untuk menghasilkan konten marketing yang baik lah, bukan setakat untuk TikTok lah, tapi juga untuk platform-platform lain lah seperti Facebook dan juga Instagram. Sebab kita tengok trend ber-TikTok ni sebenarnya start betul-betul booming sejak daripada PKP lah, saya rasa. Saya pun sebenarnya buka TikTok sejak PKP, tak ada job. Bila tak ada job, tak ada benda nak buat kat rumah, kita buatlah TikTok kita kan. Jadi ramai yang dah mula buka TikTok masa tu, buat konten marketing dan seterusnya, mencanak-canak sampai sekarang lah, yang menyebabkan ramai orang kita dengar banyak dapat buat sale, berjuta-juta pun ada kan, melalui live dan sebagainya lah. Tapi masih ramai lagi juga yang blur-blur ayam, tak tahu sebenarnya macam mana nak buat konten, macam mana nak ber-TikTok ni. Ada yang buat views tak tinggi-tinggi, tak naik-naik, followers tak naik-naik, ataupun tak convert kepada sale. Dia nak cuba buat konten marketing untuk bisnes dia, tapi somehow dia tak convert kepada sale. Jadi mungkin kita akan rungkaikan bersama pada hari ini, pada episod kali ini, tentang bagaimana sebenarnya cara kita untuk ber-TikTok sebenarnya. Apa benda yang businessman yang sentiasa dia benda yang salah sebenarnya, yang ramai orang buat yang silap, macam itulah. Jadi strategi sebenar, kita akan minta juga guest kita pada hari ini untuk explain lah sebelah sedikit, dan juga beliau pun ada bawa buku yang mungkin kita boleh bedah sebelah sikit selepas ini. Jadi saya perkenalkanlah kita punya guest yang pertama, saudara Tuan Ali Haizat. Jadi Tuan Ali Haizat ni saya dah kenal lama dalam dunia content marketing ni, sejak zaman-zaman kita buat video-video, orang kata buat video-video dakwah dulu lah kot. Lebih kurang macam itulah. Zaman-zaman kalau dulu nama kita panggil dulu, nama Facebook dia Ali Sadok. Jadi kita dah kenal lama lah, dan perjalanan beliau sendiri dalam dunia content marketing dan penghasilan video ni boleh kata agak matang lah, daripada zaman freelance. Lepas tu ada bekerja dengan MTAS Production, boleh cakap kan, MTAS Production. Lepas tu pergi yang saya nampak pergi collaborate ataupun join sekali dengan grup-grup ABS kan. Jadi mungkin Tuan boleh share serba sedikit apa benda yang buat sekarang ni, kerja sebagai apa projek terkini yang sedang dijalankan. Okey. Macam sekarang ni nak fokus marketing untuk buku ni lah, buku TikTok marketing ni. Sebelum ni ada juga ambil servis consultation, dan tercetusnya buku ni bila saya bekerja di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, salah satu yayasan bawah Kalangcraft. Masa tu banyaklah yang saya dapat kaji pasal TikTok. Jadi bila dia proses nak tulis buku ni, dia memang kena fokus. Lama jugalah, hampir setahun kot. Saya mula tulis buku ni sebelum kewujudan ChatGPT.
Okay. Ha, So maksudnya nak kata kat sini bukan ditulis oleh ChatGPT lah. bukan. Okay. Original kita boleh dapat kuasaan kat situ. Okay, so sekarang buku ni sebenarnya di bawah publisher siapa? Di bawah PTS. PTS lah. PTS publisher. So berapa lama ambil masa tulis buku ni? Untuk tulis buku ni yang betul-betul konten yang original, dia ambil masa lebih kurang 6 bulan. 6 bulan untuk tulis. Dan lagi 3 bulan ambil proses untuk editing dan kita masukkan sumber-sumber, contoh video, kita masukkan apa lagi, interview dengan pakar-pakar TikTok yang lain. Tapi so far memang setahun lah juga ambil proses daripada dapat projek ni sehinggalah diterbitkan. So tak sempat kan keluar dekat pesta buku kan? Tak sempat. So memang idea penulisan buku ni daripada engkau lah. Idea ni saya dapat daripada pada asalnya saya hanya tulis nota TikTok, nota kajian saya di Facebook. Lalu Tuan Ikram, CEO PTS, menghubungi saya bahawa beliau berminat nak terbitkan buku TikTok. Kata beliau belum ada lagi mana-mana penulis yang berminat nak tulis topik TikTok ni. Kebanyakannya kita boleh tengok macam self-publish punya buku lah. Self-publish buku, cumanya dia di bawah PTS ni banyaklah kita punya orang kata apa, rules and juga regulation yang kita kena follow. Seperti penggunaan bahasa Inggeris tu, ada setengah istilah yang boleh kita gunakan dalam buku, ada setengah istilah kita memang terpaksa melayukan istilah tu. Okey. Yalah sebab PTS nama yang agak besar kan. Dia bukannya macam publisher lain kan. Faham. Jadi full time bukan full time lah, maksudnya full tuan yang tulis macam mana dengan penglibatan Firdaus Jailan ni? Dia buat apa sebenarnya? Penglibatan Tuan Firdaus Jailan ada tulis beberapa bab. Selebihnya memang rangka asas tu memang daripada ilmu dia. Banyak yang saya transkrip daripada video-video beliau, daripada sesi beliau coaching dengan orang lain apa semua tu, saya banyak tolong transkripkan lah. Boleh kata jadi macam sekretari lah. Okey, faham. Sebab saya pun follow juga media sosial dia dan dia memang orang kata boleh kata otak lah sebenarnya dalam dunia digital marketing ni daripada dulu sampai sekarang lah. Jadi sebelum tu kita mungkin nak tahu sikit lah kepada penonton-penonton yang ada ni, macam mana kalau nak dapatkan benda ni? Ada ke jual kat TikTok ke apa? Okey, buku ni sekarang boleh dapatkan online dalam TikTok Beg Kuning sudah ada. Boleh search Book Cafe punya TikTok, boleh dapatkan di online. Dan juga di link Facebook saya dan juga Tuan Firdaus pun ada link untuk pembelian. Okey. Jadi kita break dulu untuk sesi yang pertama ni. Selepas ni kita akan get into the real content lah sebenarnya. Macam mana sebenarnya untuk kita ber-TikTok dengan baik lah pada masa sekarang ni. Jadi kita kembali ke macam mana nak cakap. Kita rehat dulu. Kembali ke segmen kedua. Kepada penonton dan pendengar, kami sangat-sangat alukanlah untuk anda semua subscribe segala media sosial Borak Bisnes yang ada. Kita dah buka TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Type je, insya-Allah jumpa. Jadi untuk further question lah Tuan Ali, tak payah tuan-tuan lah kot, aku kau je lah okay. Jadi bila cakap pasal tulis buku ni kan, yalah aku pun sebelum ni ada plan-plan lah juga untuk tulis buku ke apa kan. Tapi aku sentiasa cakap dekat diri aku, alah follower kau ni berapa je lah kan, 20 lebih je, follow 20k lebih je something kan. So aku nak tanya kau jugalah selaku orang yang menulis buku tapi follower aku tengok kau punya TikTok tak adalah meletup sangat kan. Baru berapa ribu kan. Jadi mungkin kau boleh bagi tahu penonton dan juga pendengar apa credibility yang kau ada sebenarnya sebagai penulis buku ni? Baik. Waktu first saya dapat projek tulis buku ni, saya tertanya benda yang sama lah juga.
follower aku tak ramai, tapi buat untuk orang lain tu adalah kan, buat untuk akaun-akaun TikTok orang lain, Servis lah. servis jaga TikTok lah. orang lain tu adalah beberapa akaun yang kita bangun kan. So tapi aku ambil tu sebagai position researcher. Kita ni sebagai researcher. Researcher ni dia ambil angle yang lain. Okay. Dan dalam buku ni pun kalau baca dengan teliti, dia bukan pasal TikTok sahaja. Dia sebenarnya behavior tentang video pendek. Bagaimana video pendek ni dia merubah psikologi dan juga demografi orang. Okay. Kita boleh panggil generasi sekarang ni, apa yang Tuan Firdaus selalu sebut adalah generasi climax. Mereka sukakan climax. Alright. Semua kalau perasan semua video TikTok yang viral apa semua kan mesti banyak-banyak tips yang cakap kena buat benda pelik lah, kena nada tu kena macam kena heboh punya, kena havoc, laju. Havoc, lepas tu hook tu nak kena power, hook tu nak kena benda yang kontroversi apa semua. So kita sekarang berada dalam generasi climax. Orang suka orang suka aku suka benda tu. Orang sukakan climax. Orang suka climax apa semua kan. Jadi perkara sebegini dia tidak akan kita tidak akan dapat jika kita pandang sudut pandang kita tu sebagai TikTokers. Ataupun sudut pandang kita tu sebagai orang biasa. Jadi dia harus dipandang dari sudut angle marketing dan juga dari sudut angle psikologi. So dalam bab pertama dalam buku ni dia ada terangkan bagaimana video TikTok ataupun video pendek dia mencorak orang punya demografi dan juga psikologi. Kalau dulu orang akan tengok video YouTube dulu. Betul. YouTube orang akan post video di YouTube, kemudian di Facebook, kemudian di platform lain lah. Okay. Kalau sekarang orang akan post di TikTok dulu. So video TikTok tu sekarang ni pun dah ada YouTube Shorts, dah ada Reels, dah ada WhatsApp story apa semua. IGTV pun dah tak relevan. Dah tak ada pun kan? Dah tak ada pun. Sebab semuanya masuk bawah kategori Reels. Punya banyak dah sekarang ni, punya bersepah content creator, punya bersepah orang berkongsi maklumat apa semua. Jadi itulah dia. Orang kata climax generation. Jadi kita ambil angle tu sebagai researcher lah. Generasi climax cepat lah ni. Dia nak terus terus climax. Dia nak terus climax. Dia tak ada nak orang kata yalah macam dulu-dulu kalau kita tengok video, even trend video-video viral dulu, tapi tak adalah dulu-dulu sangat pun. 2016, 2017 kan. Biasanya video ni, short film ke apa ni dia ada opening kan. Dia ada opening, dia ada structure dia, last climax barulah apa penutup ke apa kan. Ini betul juga dia terus. Betul. Kalau tengok trailer movie sekarang pun the first 5 second dia akan tunjuk scene yang paling gempak dulu. Baru masuk logo intro Paramount lah, intro. Kalau tak dulu logo tu dulu PG-13 apa semua kan, baru masuk trailer kan. Ini trailer pun, dalam trailer pun ada teaser. Trailer start in 3, 2, 1 baru start trailer. Generasi climax. Dekat luar tu sendiri melambak orang bagi sharing kan, bagi sharing tips pasal macam mana nak buat video TikTok. Coach pun melambak kan, betul. Termasuk aku lah, antara coach micro orang kata yang kecil-kecil yang buat bengkel apa benda semua kan. So kenapa nak kena beli buku ni juga sedangkan dia orang boleh dapatkan tips tu secara free. Betul. Dekat TikTok saya, nak promote juga. Ataupun dekat orang lain. Even orang yang bukannya niche mengajar TikTok pun mengajar juga macam mana nak dapatkan views apa semua kan. So mungkin boleh share sikit. So that when it comes to part yang paling susah lah. Macam mana buku ni kita nak tulis supaya kontennya evergreen. Supaya apa yang dikongsi dalam buku ni tidak ada di mana-mana ataupun tidak ada selalu di mana-mana video percuma apa semua kan. So first kali kita kena terangkan yang buku ni bukanlah buku teknikal. Bukan buku teknikal nak tekan upload video apa semua tu. Sebab interface TikTok akan sentiasa berubah. Interface mana-mana media sosial akan sentiasa berubah dan algoritma dia pun akan sentiasa berubah. So jadi apa yang kita terangkan dalam buku ni sebenarnya adalah tentang marketing. Bagaimana kita mahu menyusun tentang marketing dan kita mahu membetulkan persepsi orang terhadap FYP dan views. Ramai orang ingat content creator, bisnes apa semua, kita kena kejar FYP. Betul. Itu jelah salah satu-satunya angka mahu dilihat. Even kalau offer service pun terpaksa kita offer service video kalau video ni 100,000 berapa package dia. Senang. 100,000 views Ya, 100,000 view berapa package dia.
Sedangkan views dan viral apa semua ni berada di luar kawalan kita. Betul? Berada di luar kawalan kita. Apa yang kita boleh kontrol adalah berapa banyak video yang kita produce. Bukannya kita boleh jangkakan, kita boleh lah meramalkan, okay, kalau buat macam ni, boleh viral. Tapi setakat kita boleh ramal sajalah. Manusia hanya mampu merancang. Ya, betul. Kita hanya mampu merancang. Jadi apa yang diajar dalam buku ni, ada bab yang paling penting dalam buku ni adalah kita mengajar tentang kuadran TikTok. Okay. Kuadran TikTok. Which is kita akan masuk ke kuadran okay. tu sekejap. So relax dulu. Okay. Bab teknikal ni kita tak sekejap lagi. Okay. Jadi nak tanya juga apa bila cakap tadi pasal semua usahawan ataupun bisnes nak kejar FYP kan. Orang kata bila dapat je satu video yang orang kata FYP views tinggi ni, memang dia akan pin dekat kan. Memang bangga betul lah. Sedangkan video-video yang viral tu sebenarnya boleh jadi tak memberikan kesan kan, tak memberikan kesan kepada akaun yang dia orang buat lah. So selain daripada FYP nak kejar FYP apa benda semua tu kan, apa lagi salah faham yang biasanya orang bisnes ni buat lah. Aku nak bagi tahu salah faham tu, tapi sebab engkau guest saya ni jadi kau boleh share lah apa lagi benda-benda yang salah faham besar yang orang bisnes ni sentiasa buat ataupun tim bisnes ni buat bila buat konten dekat TikTok ni, selain daripada mengejar FYP semata-mata kan. Mungkin nanti kau boleh tambah sikit lah. Tapi ni yang secara asasnya salah faham tadi, saya tambah sikit yang bahagian FYP tadi. Ramai orang sangkakan FYP itu adalah angka yang pertama perlu dilihat kan. Sedangkan banyak lagi angka-angka yang kita perlu lihat. Berapa dia punya lifetime value dia, berapa cost per click dia, berapa ramai leads yang masuk, berapa ramai retention, orang yang ulang-ulang tengok video kita tu, banyak lagi. Kalau nak sebut pasal FYP viral apa semua ni, baik kita gelek-gelek Betul. Gelek-gelek viral lah. Kau gelek aku rasa boleh viral. Boleh viral lah. Buka baju gelek viral dah lah. Tapi berapa ramai juga influencer yang ada beratus-ratus ribu followers, tapi akhirnya persoalan dia tanya diri dia sendiri, nak bawa ke mana followers dia ni? Boleh, kenapa tak boleh jual? Kenapa aku cuba menjual tapi tak ada satu sale pun masuk? Jadi disebabkan itu mereka perlu melihat angka selain daripada FYP. Perlu lihat lah. Itu adalah salah satu salah faham lah dalam kalangan bisnes ni. Mungkin kau boleh tambah lagi kot. So tu adalah satu good point lah sebenarnya bila cakap pasal angka-angka tu, sebab biasanya orang akan tengok views saja, sedangkan ada banyak lagi parameter lain yang kita kena consider lah. Jadi kan bila cakap pasal nak buat bisnes, nak ber-TikTok, buat content marketing, buat video pendek ni apa semua kan, sebenarnya apa target sebenar yang dia orang kena tanam dalam kepala dia orang sebelum buat benda ni semua? Baik, di sinilah diorang perlu susun dipanggil dalam kempen marketing. Sebagai misalnya kita nak buat kempen marketing Merdeka baru-baru ni. Jadi berapa bulan kita nak kena susun untuk sampai ke kempen Merdeka tu? Adakah seminggu sebelum Merdeka, adakah sebulan sebelum Merdeka, adakah 3 bulan sebelum Merdeka? Jadi dalam buku ni ada diterangkan apa consequences-nya kalau kita buat last minute, apa dia punya manfaat dia jika kita plan ahead, kita plan awal apa semua. Sebab ada banyak nombor yang kita mahu lihat. Contohnya, kalau kita nak bawa leads ke sale kan, ada dia punya funnel dia, ada dia punya fasa-fasa dia punya customer journey dia. Jadi, logik ke tak logik, kalau funnel tu dalam masa seminggu kita boleh convert leads tu kepada customer. Adakah logik tak logik? Ada certain business logik. Macam barang-barang yang biasa kita jual, benda tu logik. Macam contohnya buku ni, nak mengeducate orang untuk membaca buku ni, mungkin ambil masa paling kurang 3 bulan ataupun sebulan, ataupun kita tengok berapa lama masa. Generasi climax ni pun susah nak baca buku. Lagi baru sesuatu perkara tu, lagi lama dia punya customer journey. Kalau tudung mungkin singkat, tudung mungkin diorang buat live boleh jual. Betul. Tapi sampai bila? Betul. Adakah orang beli tudung hari-hari kita nak jual tudung yang sama? Jadi kita perlu fikirkan strategi-strategi yang lain. So success point sebenarnya adalah
macam buku ni sebenarnya bukannya buku untuk berTikTok sangat pun. Tapi sebenarnya TikTok ni half of macam mana kita boleh gunakan TikTok ni untuk something bigger lah. Dia punya perancangan, kempen yang lebih besar kan. Dan sebenarnya betul bila kita cakap pasal salah faham ni, sebenarnya even company-company yang besar dan well established pun masih lagi gagal untuk faham lah macam mana sebenarnya untuk kita buat content marketing yang sebenar. Orang kata viral je sale, sedangkan dia bukannya macam tu. Dia bukan macam tu. Jadi insya-Allah kita akan kupas lanjut lagi tentang apakah teknikal yang mungkin kau boleh kongsikan lah dalam sesi selepas ini, tentang kuadran TikTok tu lah, tentang strategi untuk hashtag apa benda dan lain-lain kan. Jadi kita break dulu sekejap untuk minum-minum sekejap, dan kita akan sambung selepas ini, alright? Okey, kembali kepada bahagian ketiga dalam podcast yang pertama ni, kesalahan terbesar bisnes apabila berTikTok. Sebelum aku further lanjut, kepada penonton dan pendengar, Borak Bisnes ni sebenarnya ditaja secara penuh buat masa sekarang oleh Has Production lah. Jadi Has Production yang menjalankan sesi podcast Borak Bisnes ni, dan kita sebenarnya mengalu-alukan lebih ramai kolaborasi, lebih ramai sponsorship. Kalau tengok dekat sofa ni kan, dia macam macam nak kena tukar baru sebenarnya. Belakang-belakang ni pun kosong kan. Jadi idea-idea apa semua kita alu-alukanlah untuk sebarang sponsor dan kerjasama, supaya dengan Borak Bisnes ni kita sama-sama boleh mempromosi each other lah, orang kata sebab of course bila cakap pasal business, everything is business. So business ni kita punya lifestyle kan. Jadi bila cakap pasal technical part lah, sebab dalam ni pun boleh kata technical part macam mana kita nak susun strategi tu kan. Boleh share sikit tak, orang kata apakah yang dimaksudkan dengan kuadran TikTok tu? Nak buat video ni ada ke jenis-jenis dia ke, ataupun kita boleh main tibai saja, upload saja apa yang boleh, asalkan ada videonya di TikTok? Mungkin boleh share sikit lah. Boleh. Okay, dalam bab yang paling penting dalam buku ni adalah bab tentang kuadran TikTok. Kuadran TikTok ni dijelaskan, dia ada graf dia lah, ada video yang objektif dia adalah untuk dapat view. Alright. Ada video yang objektifnya untuk dapatkan engagement. Ada video yang tujuannya untuk dapat sales. Jadi semua ni dia dalam kategori jenis-jenis video berbeza-beza. Sebagai contoh, jika kita nak dapat view, kita boleh banyakkan video-video bawah 15 saat. Okay. Boleh bawah 15 saat, boleh 30 saat, boleh jika kita perasakan macam content creator macam seperti Rahim Bakri misalnya, pada awal-awal dahulu kalau kita perasan, beliau banyak menghasilkan video-video bawah daripada 30 seconds. Video-video reaksi apa semua banyak bawah daripada 30 seconds. So jadi video-video seperti ini hanya untuk dapatkan views. Biasalah di TikTok ni bila dapat views dia dapat followers. Okay. Kita tengok pula pada bahagian yang kedua adalah video sales. Video sales, jika kita perasan, dia tak dapat banyak view. Tapi itu bukan angka yang kita mahu lihat. Angka yang kita mahu lihat sebenarnya berapa ramai yang klik ke website kita, berapa ramai yang klik ke WhatsApp kita. Itu yang kita mahu lihat daripada video sales. Contoh-contoh video sales, contohlah video kita nak terangkan tudung ni cepat gosok ataupun tak perlu gosok, cepat pakainya apa semua. Jadi demografiknya itu pun dah kecil. Betul. Jenis-jenis tudung pun ada banyak. Jadi lebih detail kita punya demografik tu, lebih sikit lah dapat views. Tapi berbalik pada angka yang kita mahu lihat. Jadi dalam video sales, kita mahu bereksperimen jenis kreatif video yang macam mana yang trigger demografik kita untuk membuat keputusan membeli. Itu satu. Kita pergi pula pada jenis video untuk educate. Kalau video 15 saat, kita nak educate apa? Susah kita nak educate video yang bawah 15 saat. Jadi kita pergi ke video 1 minit, even TikTok pun, even mana-mana platform media sosial, mereka akan test dahulu. Test video bawah 1 minit, macam mana dia punya penerimaan dia. Sekarang TikTok dah boleh upload video 10 minit. 10 minit boleh? 10 minit. Kerana setiap media sosial ni, mereka mahukan lebih lama orang spend masa dalam media sosial diorang, lagi diorang suka. So mana-mana content creator yang pada peringkat awal mereka buat video bawah 1 minit,
mereka sudah beralih buat video 3 minit, buat video 1 minit setengah, buat video 5 minit. Kerana TikTok suka benda tu. Suka mana-mana individu, mana-mana content creator ataupun bisnes yang memang orang suka follow channel dia. Betul. Sebab tu selagi mana Rahim Bakri tu ataupun Khairul Amin dan sebagainya keep on going produce content-content yang kita boleh kenal lah dia punya style video dia kan. Selagi mana video macam tu memberikan value, selagi itulah TikTok akan terus support mereka. Dan kita pergi pula pada video jenis branding. Branding memang sangat penting untuk bisnes-bisnes yang baru nak mula. Cumanya dahulu kalau nak buat branding ni memang sangat mahal. Kos nak buat logo bisnes pun menjadi sangat mahal. Dulu kalau branding orang associate dengan kena ada billboard, kena ada macam-macam lah, kena ada benda-benda yang plain, kena ada benda-benda yang orang kata materialistik ni. So contoh video branding, kalau kita ambil contoh bisnes tudung tadi, so contoh video branding ni apa? Contoh video branding di TikTok, salah satu yang saya nampak yang kita boleh buat adalah campaign contest. Campaign contest. Macam dalam buku ni ada diterangkan ada satu kontes yang dibuat oleh Colgate. Colgate dia buat campaign masa tu Mother's Day. Make your mom smile, dia punya campaign. Jadi campaign tu cara dia ukur keberkesanan dia adalah dengan hashtag. Hashtag tu kita boleh tengok berapa ramai yang participate dalam kontes itu. Menggunakan hashtag tu lah. Menggunakan hashtag tu. Jadi branding ni adalah kita menggalakkan orang lain untuk buat video untuk kita. So video review tu semua video branding lah. Video branding. Boleh dijadikan video branding. Adalah salah satu video kategori video branding. Ya, betul. Yang memang mengetengahkan kita punya logo. Dan menyampaikan message yang sama. Kiranya banyak-banyak review tu mesti ada satu line one liner ataupun satu message yang memang sama. Semua walaupun orang tu mungkin demografik, mungkin dia dah berumur sikit, mungkin dia student ke apa kan, tapi message yang sama. Mesej yang sama ni macam contoh tudung ni tak berkedut. Ya. Tudung senang gosok, tudung tak payah gosok dan sebagainya lah. Itu adalah one liner. Boleh dikatakan itu sebagai video branding. Jadi kuadran ni dia memang semua pemilik bisnes, tak kisahlah solopreneur ataupun corporate, semua kena belajar tentang kuadran TikTok ni. Kena tahu jenis video yang macam mana yang kita mahu hasilkan. Jika tidak, perkara-perkara sebegini banyak sifu-sifu so-called TikTok banyak mengajar benda-benda yang kita boleh kata karut. Betul. Yang kita boleh kata palatau. Palatau. Sedangkan benda tu mungkin hanya kebetulan saja. Satu video dia mendapat berjuta-juta views. Tapi lalu dia membuat teori-teori yang dia rasa betul. Sedangkan teori tu hanya betul untuk diri dia sahaja. Dia tak boleh duplicate. Dia tak boleh duplicate dia punya strategi. Even kalau tengok kategori macam Khairul Amin, kategori masak, betul tak? Berapa ramai orang yang buat video masak juga. Berapa ramai orang yang lebih power video dia daripada Khairul Amin. Dan berapa ramai orang yang lebih konsisten daripada Khairul Amin yang buat video. Video yang sama macam Khairul Amin buat. Tapi still orang akan berteori tentang Khairul Amin. Khairul Amin dia ada style WhatsApp guys. Sedangkan WhatsApp guys tu adalah salah satu sahaja faktor yang membuatkan beliau viral sebegitu. Sedangkan banyak lagi faktor-faktor yang kita perlu ambil kira. Faktor dia, apa dia punya unfair advantage dia, apa dia punya kelebihan yang kita ada. Bukan setakat kamera dia apa semua. Mungkin dia punya personality tu sendiri, ataupun kawan-kawannya, ataupun timnya. Itu menjadi satu unfair advantage. Jadi tidak adil untuk kita jadikan case study. Kita kata, oh Khairul Amin ni adalah student saya. Jadi tidak adil. Tidak adil benda tu sebab semua orang sudah cuba buat benda yang sama. Tapi tak boleh viral macam dia. Jadi macam kes Khairul Amin, Rahim Bakri, even Sofian pun, dia adalah kes yang boleh kata one hit wonder lah. One hit wonder. Susah lah nak susah. Memang susah untuk content creator yang that. Ya betul. Sebab tu kita perlu belajar tentang kuadran ni supaya kita tahu objektif setiap video tu. Supaya kalau katakanlah video sale kan, video sale kita tak dapat banyak leads ataupun sale. Jadi kita ubah dia punya kreatifnya. Contohnya video teaser kita tak dapat banyak views.
Ni something wrong ni, aku kena ubah aku punya teaser ni, aku kena ubah aku punya hook. Bukan semua video perlukan hook, bukan semua video perlukan bawah 15 saat. Jadi dia banyaklah dia punya ambil faktor dia. Jadi perlukan tahu dahulu objektif dalam setiap kuadran video ni. So video branding, education, awareness, sales, awareness, semua dalam kuadran ni. Okey. Jadi penghasilan video yang berbeza, maklumat yang berbeza, result yang berbeza, parameter ukuran nombor yang berbeza. Jadi selain daripada benda-benda macam tu kan, apa lagi yang mungkin kita boleh take note secara teknikal ni, macam benda-benda macam hashtag tu semua kan, dia benda yang penting ke sebenarnya? Okey, untuk hashtag ni dia ada beberapa mazhab. Tapi mazhab yang dibawa dalam buku ni adalah hashtag ni dia sebagai salah satu tools untuk branding kita. Dan lagi satu, dia hashtag ni dia adalah macam playlist. Contoh paling mudahan. Kita setiap hari kita scroll di TikTok kan. Tiba kita ada jumpa satu video yang menarik. Tapi kita keep on scrolling. Tiba kita nak tunjuk kawan kita ni. Kita nak tunjuk kawan kita, family members kita. Kita nak tunjuk video yang kita baru tengok tadi. Tapi kita tak hafal. Tak tahu apa nama akaun TikTok tu. Atau kita tak tahu dia punya apa keyword dia. Jadi paling dekat dengan keyword adalah hashtag lah. Hashtag tu adalah keyword paling dekat untuk narrow down kita punya search. Categorize content tu lah. Categorize content. Dan lagi satu adalah dia menghantar signal pada TikTok. Aku niche bahagian ni. Kan kita boleh tengok niche di TikTok ada banyak. Ada outdoor, sports, ada macam-macam lah. Fashion, beauty, education semua. Jadi dengan hashtag tu dia membantu untuk memberitahu algoritma TikTok, aku di bahagian ni, aku niche bahagian ni. Begitulah. Betul. So macam mana dengan affiliate affiliate kalau kita nak collaborate dengan influencer untuk kita punya business kan, ada kriteria yang mungkin boleh di share dalam masa yang singkat untuk collaborate dengan influencer. Okay, untuk collaborate dengan influencer ni ada beberapa checklist yang kita perlu ambil tahu. Checklist yang pertama adalah jika kita tengok followersnya lebih kurang 100,000 dan sebagainya, kita tengok pada engagementnya. Jika dia try paid review, contohnya dia try paid review buku ni kan, contohlah saya ambil influencer gadis untuk review buku ni, tiba-tiba yang banyak komen tu, awak masih single ke? Awak dah makan belum? So maksudnya orang tu follow dia untuk muka dia je lah. Untuk muka dia je. So katakan kalau kita spend RM500 untuk bayar influencer tu, habis macam tu lah. Sebab dia takkan convert ke sales sangat pun, orang nak tengok muka dia je. Betul. Jadi ada beberapa kriteria lah yang kita boleh minta pada influencer tu. Yang pertama, kita minta mereka untuk screenshot engagement video-video paid review yang dibuat. Kemudian minta mereka juga insight daripada audience yang mereka hasilkan konten tu. Audience umur berapa, lokasinya di mana, dia punya kategori tu bahagian apa. Jadi semua tu influencer perlu berikan sebelum kita takut kita kena scam lah dengan influencer. Tapi sebenarnya bukan kita kena scam, kita lebih salah pilih lah. Kita sangka followersnya yang ramai 100,000 tu bolehlah membawa sale. Ini orang kata matematik bodoh lah. Matematik bodoh dia adalah, okay, kalau dia ada 100,000, confirm paling cikai 20,000 orang beli dengan aku. Kita tak bolehlah guna nombor yang begitu. Okey, sebab betul influencer ni pun nak guna ada cara, dan saya pernah ada perkongsian dengan owner kepada kedai Jepun, kedai yakiniku tak saya. Dia pun share sebenarnya nak guna influencer pun dia tak boleh nak guna banyak kali. Dia ceritalah sebab video kedua je dia guna influencer yang sama mesti drop ataupun tak dapat sale ataupun views drop. Biasanya apa yang dia buat, dia suggest kalau nak guna influencer yang sama tunggu setahun dulu baru approach balik influencer yang sama. Macam itulah. Jadi sebenarnya nak guna influencer ni pun dia ada dia punya strategi dia lah. Jadi maybe boleh share last apa lagi yang dapat, sebab saya dengar aku dengar ada dapat grup Telegram lah video semua kan. Baik. Okay, jika penonton dan juga pendengar mahukan tahu lebih dalam teknikal, contohnya TikTok Ads, TikTok Shop, bagaimana nak edit video CapCut, semua tu ada dalam grup Telegram. Dan juga perubahan algoritma TikTok, perubahan interface TikTok apa semua akan diberitahu dalam grup Telegram tersebut. Boleh scan saja QR code dalam buku ni, akan join satu grup Telegram.
Dan lagi satu berita baik untuk khusus untuk pendengar dan juga penonton untuk podcast kali ini dalam Borak-Borak Bisnes. Kita akan adakan 11 kelas Zoom secara percuma. Wow. Kita akan lalui setiap bab ni syarah setiap minggu 2 jam, bermula bulan 11 nanti. Bulan 11. Jika tuan-puan lambat dapatkan buku ni, tuan-puan perlu bayar harga full kelas tersebut sebanyak RM180. Jadi dapatkanlah buku ni sebab semua pembeli buku ni akan dapat masuk kelas tu secara percuma. Wow. Sebab kita perlu admit lah, kalau tulis apa yang kita syarah ni lagi tebal buku ni, lagi berjilid-jilid. Jadi nak lebih best kita kena bersembang macam ni juga. Kena bersembang. Podcast ni kita boleh tunjuk secara detail, kita boleh tunjuk live case study dan sebagainya. So bukan saja dapat buku tapi dapat group support Telegram dan siap ada offer bulan 11 nanti ada online kelas lah, kelas online 2 jam untuk syarahkan lah segala bab ni ada. Berapa kali ya? 11. Jadi boleh dapatkan sekarang, boleh dapatkan segera sebab saya rasa benda ni bukannya benda yang macam dia orang cakap TikTok ni lekeh, semua boleh buat kan. Tapi sebenarnya kau buat pun memang tak menjadi, dia tak pergi kan. Jadi kepada yang memang tak pergi, yang blur-blur tu, yang masih lagi angkuh merasakan TikTok ni mudah nak buat, tolonglah beli sebab benda ni bukan saja touch pasal TikTok tapi saya rasa dia lebih pada touch tentang strategi funnel marketing tu sendiri. Macam mana nak buat content marketing, video content dan seterusnya. Yang paling best, yang paling kita nak sebagai usahawan adalah buat sale lah, buat sale daripada situ. Jadi kita tamatkanlah orang kata sesi untuk episod yang pertama ni. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah pada episod yang seterusnya dan kita akan bersiaran juga sebenarnya sesi Borak Bisnes ni setiap minggu pertama setiap bulan. Minggu pertama setiap bulan hari Jumaat jam 4 petang dan kalau ada slot tambahan kita akan bawa dia kepada minggu ketiga. Jadi nantikan juga dan jangan lupa follow Borak Bisnes by Khas Production. Entrepreneurship is a lifestyle. Oh, pandang depan.